Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Herman Marzi. Berita utama 23 Safar. Penjawat awam wajib ambil vaksin. Juga wilayah persekutuan benar kapasiti sebenar masjid dan surau bermula esok. Penjawat awam wajib mengambil vaksin COVID-19 dan perlu melengkapkan imunisasi itu sebelum 1 November ini. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penjawat awam yang masih belum mengambil vaksin selepas tempoh yang ditetapkan tanpa mendapatkan pengecualian daripada pegawai perubatan kerajaan akan dikenakan tindakan tata tertib. Menurut JPA, setakat ini 16,902 atau 1.6% penjawat awam masih belum mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Langkah mewajibkan semua pegawai perkhidmatan awam untuk mengambil vaksin bertujuan memberi keyakinan dan jaminan kepada orang awam serta memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat. Justru semua pegawai perkhidmatan awam persekutuan dikehendaki segera melengkapkan vaksinasi sebelum 1 November ini. Dalam tempoh itu, pegawai yang belum divaksin perlu hadir secara walk-in ke pusat pemberian vaksin PPV yang telah disediakan kerajaan. Bagi pegawai yang tidak boleh divaksin atas faktor kesihatan pula, mereka perlu mengemukakan kepada ketua jabatan maklumat kesihatan yang telah disahkan pegawai perubatan kerajaan. Tindakan tata tertib akan dikenakan kepada pegawai yang enggan mematuhi arahan ini selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Jangkitan COVID-19 membabitkan golongan bawah 18 tahun meningkat lebih 32 kali ganda dalam tempoh 9 bulan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata statistik menunjukkan kira-kira 12,000 individu berusia bawah 18 tahun disahkan positif COVID-19 pada tahun lalu. Katanya perangkaan semasa berhubung kadar penularan jangkitan dalam kalangan golongan berkenaan melonjak kepada lebih 400,000 tahun ini. Jika tahun lepas, kes yang melibatkan golongan bawah 18 tahun hanyalah sekitar 12,000 kes, tetapi pada tahun ini, ia telah meningkat kepada lebih 400,000. Daripada jumlah tersebut, 252,569 adalah melibatkan murid sekolah dan 42,831 kes adalah kanak-kanak prasekolah. Dan lebih membimbangkan, sebanyak 62 kes kematian telah dicatatkan. Dalam hal ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk terus memastikan anak-anak kita terhindar daripada COVID-19 dengan memastikan persekitaran yang selamat buat mereka, termasuklah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pelindungan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap pertama sempena webinar anjuran Kementerian Kesihatan bertajuk Hidup Bersama Virus COVID-19, Kanak-kanak dan Remaja secara dalam talian. Selari kajian semasa, Khairi berkata, kerajaan memulakan suntikan vaksin kepada golongan remaja antara umur 12 hingga 17 tahun sebagai satu ikhtiar untuk melindungi mereka. Ketika ini, lebih 30% daripada keseluruhan 2.5 juta sasaran vaksinasi remaja sudah menerima dos pertama. Pembudayaan amalan norma baharu masih perlu terus dipraktikan bagi memastikan kita dan anak-anak dapat menjauhkan diri daripada risiko jangkitan. Rangkaian usaha sedemikian juga sebahagian persiapan warga sekolah dan ibu bapa sebelum anak mereka memulakan sesi persekolahan tidak lama lagi. Baik, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mengesahkan terdapat kes positif COVID-19 melibatkan pelancong di Pulau Langkawi. Pengarahnya Dr. Othman Warijo dalam satu kenyataan berkata kes itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun dari Nilai, Negeri Sembilan. Menurut beliau, hasil siasatan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi, kanak-kanak itu datang ke pulau pelancongan itu bersama ibunya pada 24 September lalu dengan menaiki penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2. Siasatan mendapati kedua-dua ibu dan bapa kanak-kanak itu telah mendapat vaksinasi lengkap.
bukan kes positif atau kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dan tidak bergejala. Saringan RTK antigen menggunakan air liur ke atas ibu dan bapa kanak-kanak tersebut telah dijalankan di KLI 2, iaitu sebelum berlepas ke Langkawi dan disahkan negatif. Dimaklumkan kanak-kanak itu tidak mengalami gejala sebelum perjalanan dan semasa saringan kesihatan di KLI 2 sebelum berlepas ke Langkawi. Kenyataan itu turut menyebut kanak-kanak itu memakai pelitup muka sepanjang berada di KLI 2 dalam penerbangan dan semasa berada di Langkawi. Pada 25 September, kanak-kanak itu mula mengalami demam dan telah dibawa mendapatkan rawatan pada 26 September di mana telah disahkan positif COVID-19. Hasil siasatan mendapati selain daripada ibu dan bapanya, terdapat 3 orang saudara yang merupakan penduduk tempatan menjadi kontak rapat kepada kanak-kanak terbabit. Kesemua 5 kontak rapat telah diambil ujian calitan dan diberikan arahan kuarantin selama 10 hari. Hasil keputusan ujian itu, kesemua kontak rapat didapati negatif. Siasatan juga mendapati kemungkinan jangkitan ke atas kanak-kanak itu berlaku sebelum beliau melancung ke Langkawi. Keadaan pesakit adalah bergejala ringan dan diletakkan di bawah pemantauan pasukan CEC daerah Langkawi. Manakala kontak rapat yang lain tidak bergejala dan semuanya telah lengkap vaksinasi. Siasatan lanjut dan pengesanan kontak rapat masih diteruskan. Baik, ini pula berita baik buat umat Islam di wilayah Persekutuan. Kehadiran jemaah bagi solat Jumaat, solat fardu dan solat berjamaah lain di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dibenarkan mengikut kapasiti sebenar masjid dan surau bermula esok. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, ketetapan baru itu bagaimanapun perlu dilakukan dengan penjarakan 1.5 meter bagi semua aktiviti solat seperti yang dinyatakan. Semua masjid dan surau juga dibenarkan melaksanakan aktiviti pengimarahan seperti kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, tazkirah sebelum solat Jumaat, tadarus Al-Quran dan kuliah muslimat. Kebenaran tersebut juga termasuk bacaan surah Yasin, tahlil, program zikir munajat dan doa. Bagaimanapun ia tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan. Datuk Muhammad Ajib menyeru umat Islam khususnya di wilayah-wilayah persekutuan agar dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan di samping memanfaatkan peluang tersebut untuk mengimarahkan masjid dan surau. Umat Islam juga digalakkan untuk terus bermunajat dan berdoa agar penularan wabak COVID-19 segera berakhir. Kementerian Dalam Negeri KDN nafi ada memberikan sebarang kerja penyimpanan data dan maklumat peribadi rakyat negara ini kepada pihak swasta. Sebaliknya, semua tugas itu dibuat agensi kerajaan berkaitan. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata dakwaan mengatakan terdapat pihak swasta melakukan tugas berkenaan hanyalah andaian pihak tertentu. Saya dah maklumkan kita hanya berikan kepada agensi-agensi kerajaan saja. Kita tak beri kepada pihak swasta. Jadi itu hanya assumption yang orang buat semata-mata. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kompleks Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AXEM di Bukit Kayu Hitam hari ini. Terdahulu beliau menyaksikan majlis penyerahan AXEM kepada Polis Diraja Malaysia PDRM yang turut dihadiri Ketua Polis Negara Datuk Seri Akil Sani Abdullah Sani. Semalam, Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengesahkan tiada sebarang kebocoran dan ketirisan maklumat dalam pengkalan data peribadi My Identity. Dengan sistem kawalan keselamatan data firewall adalah sangat kukuh melindungi semua maklumat peribadi rakyat. Susulan itu, polis sedang menjalankan siasatan berhubung kebocoran 4 juta data peribadi rakyat Malaysia yang lahir sejak 1979 hingga 1998 yang didakwa dari sistem My Identity. Berehat seketika selepas ini, rider PhD. Pembukaan kembali sektor pelancongan dan kedatangan musim Tengkujuh tidak lama lagi memberi cabaran berganda kepada pasukan keselamatan, terutamanya yang berada di kawasan kepulauan. Jadi bagaimanapun bagi Angkatan Pertahanan Awam APM Pulau Redang, mereka sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Pegawai Unit Angkatan Pertahanan Awam Pulau Redang, Lieutenant PA Awang Elias Azmi Kamruzaman berkata, seramai 22 kekuatan serta aset bersedia digerakkan
jika berlaku kes kecemasan termasuk banjir kilat serta fenomena air pasang besar. Jelasnya pihak EPM turut berganding bahu bersama agensi keselamatan yang lain termasuk polis, rela dan juga komuniti setempat. Kita ada juga standby di kawasan kampung untuk tujuan kes-kes tertentu lah. Jadi memandangkan kita pun dah hampir dengan musim terhujung, kemungkinan penugasan tu agak berganda lah. Jadi untuk persiapan kita musim terhujung itu, kita siap sedia daripada dah bersiap sedia lah maknanya untuk menghadapi musim terhujung. Beliau berkata pemantauan dan rondaan akan dilakukan di kawasan yang sering menjadi tumpuan ramai untuk melakukan aktiviti di air termasuk pintu utama pulau itu. Langkah yang dilakukan bersama agensi keselamatan yang lain itu bagi memastikan para pengunjung dan penduduk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Sektor pelancongan di Terengganu dibuka secara rasmi awal bulan ini kepada penduduk negeri itu yang telah lengkap divaksinasi. Ia meliputi Pulau Peranginan terkemuka termasuk Pulau Kapas, Pulau Redang dan Pulau Tenggol. Kegigihan seorang penghantar makanan yang bekerja sambil belajar selama 4 tahun membuahkan hasil apabila dia berjaya bergelar graduan ijazah kedoktoran PhD dalam bidang teknologi farmaceutical. Walaupun mencari rezeki sebagai rider sepenuh masa sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia bukan penghalang Muhammad Akmal Azhar, 36 tahun, untuk menyiapkan tesis pengajiannya. Bapa kepada 5 orang anak ini pernah bertugas sebagai pensyarah di UMP selama 6 tahun sebelum kontraknya tidak disambung pada tahun 2017. Beliau kemudiannya menyambung pengajian ke peringkat PhD setelah UMP menawarkan pembiayaan selama 3 tahun bagi menyiapkan tesisnya. Namun apabila memasuki tahun keempat pengajian, Muhammad Akmal perlu mencari sumber pendapatan sendiri bagi membiayai pengajiannya itu. Muhammad Akmal mengakui bekerja sebagai penghantar makanan dan dalam masa yang sama menyiapkan tesis PhD adalah sangat mencabar. Dia menghabiskan masa antara 10 hingga 12 jam sehari menghantar pesanan pelanggan di sekitar Bandaraya Kuantan. Sementara itu, Muhammad Akmal berharap orang ramai tidak memandang rendah kepada penghantar makanan dan beranggapan golongan itu tidak mempunyai pendidikan tinggi. Kita jangan pandang rendah lah pada mereka yang penghantar makanan ni sebab kalau kita tengok sebenarnya geng-geng penghantar makanan ni, sahabat-sahabat saya tengok ramai je yang ada degree master pun ada. Ramai je sebenarnya, dan in fact yang kerja-kerja yang dia ramai yang buat kerja part time, yang kerja bagus-bagus pun ada. Background yang hebat-hebat pun ada sebenarnya. Cuma kita sebab mungkin pandangan masyarakat ialah sebab kita nak apply sebagai itu tak perlukan kelulusan itu je, tapi kita tak tahu yang penghantar makanan ni terdiri daripada pelbagai background pun sebenarnya. Dan kerja, asalkan kerja yang halal, alhamdulillah gitulah. Tambah Muhammad Akmal, pekerjaan itu banyak mengajar beliau cara berkomunikasi, memupuk sifat sabar dan kemahiran pengurusan masa. Isnin lalu tular di media sosial sebuah syarikat penghantaran makanan terkemuka ucapan tahniah kepada Muhammad Akmal atas kejayaannya memperoleh PhD. Semalam, Muhammad Akmal diundang ke Istana Abdul Aziz menghadap pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, yang tertarik dengan semangat yang ditunjukkan beliau. Seramai 28.1 juta daripada 32.6 juta penduduk negara ini telah selesai dibanci menerusi operasi Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 atau Banci Malaysia 2020. Bagaimanapun, menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pihaknya akan memperhebatkan usaha terhadap beberapa buah negeri yang mencatatkan peratusan bancian terendah susulan terganggu dengan ancaman wabak COVID-19. Jelasnya, antara cabaran yang terpaksa dihadapi pembanci semasa pandemik COVID-19 ialah mereka terpaksa menangguhkan operasi pembancian bersemuka serta larangan untuk merentas daerah. Jadi antara strategi yang kita jalankan, kita telah pun bekerjasama meningkatkan pengoperasian bersama kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri bersama-sama kita sedang menggerakkan machinery jentera kerajaan negeri bersama pegawai daerah dan juga kalau di Sabah dia ada pejabat residen dan sebagainya lah.
Tambahnya, beliau akan memastikan jumlah pebanci di negeri-negeri tersebut mencukupi untuk menyelesaikan kadar bilangan bancian yang telah ditetapkan setiap hari. Justru dengan usaha tersebut, beliau mengharapkan agar kadar bancian dapat mencapai 100% sebelum banci Malaysia 2020 berakhir pada 31 Oktober depan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengumumkan status terkini banci Malaysia 2020 yang dilakukan secara maya petang tadi. Antara negeri yang merekodkan peratusan kadar bancian rendah adalah Kedah dengan 84.3%, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 78.6%, Pahang 69.3%, Sarawak 66.6% serta Sabah 55.9%. Manakala negeri yang mencatatkan peratusan tertinggi penduduk telah dibanci ialah Johor dengan 104.9%, disusuli Putrajaya 101.3%, Negeri Sembilan 100.4%, Kuala Lumpur 99.2%, Perlis 95% dan Kelantan 93.8%. Sementara itu, beliau juga memaklumkan bahawa jumlah tempat kediaman yang telah dibanci adalah sebanyak 9 juta atau 96.1% daripada 9.4 juta tempat kediaman di negara ini. Orang ramai yang masih belum dibanci diseru untuk memberikan kerjasama dengan mengisi maklumat temu ramah secara dalam talian atau melalui laman sesawang ecensus.mycensus.gov.my. Kesukaran seorang remaja mencari dana bagi melanjutkan pelajarannya bakal berakhir apabila Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Terengganu tampil menawarkan bantuan untuk menampung semua kos pengajiannya. Nur Amalin Syafah Saman, 19 tahun berkata jika sebelum ini beliau terpaksa meredah kebun getah dan kelapa sawit lebih 15 km di awal pagi setiap hari untuk menoreh getah bagi mencari wang persediaan ke universiti, kini beliau sudah mampu menarik lafaz lega dengan bantuan yang diterima. Anak sulung daripada 5 beradik ini berkata dia terharu sebaik menerima kunjungan daripada wakil UNIZA yang menawarkan beasiswa untuk menampung kos pengajiannya selama tempoh 3 tahun dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kewangan Islam. Sangat-sangat terharu lah sebab tanpa benda ni mungkin tak akan dapat sebab dengan menoreh getah tu sikit sangat je pendapatan kita dapat tu. Kalau dalam sebulan tu mungkin dalam 700-800 je sebulan. Tu pun sebab toreh orang gerak sendiri. Menurut Amalin, dia juga mempunyai 4 adik termasuk 2 daripadanya adalah orang kurang upaya OKU. Terdahulu, Nur Amalin Syafah sekeluarga menerima kunjungan ziarah kasih UNIZA Prihatin daripada pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan pengurusan perhubungan UNIZA Muzaffar Muhammad Din yang menyampaikan berita gembira itu di rumahnya di Kampung Bukit Tandak, Rantau Panjang. Kami datang, kami buat tawaran dana beasiswa pengajian dana wakaf UNIZA. Okey, jadi untuk beasiswa pengajian ni kita akan tanggung jurang pengajian, asrama dan juga duit sara hidup duit saku tiap-tiap bulan lah. Okey, untuk tanggung pelajar ni. Okey. Jadi untuk makluman pusat ni akan diuruskan oleh pusat wakaf kita. Pusat wakaf UNIZA untuk untuk pelajar amal ini. Muzaffar berkata pihak universiti akan menanggung kos pengajian Nur Amalin Syafah yang bernilai lebih RM30,000 sehingga dia tamat pengajian di peringkat ijazah termasuklah yuran pengajian, asrama dan kos sara hidup sebanyak RM600 sebulan. Dalam kunjungan itu juga, pengerusi eksekutif Yayasan Raja Shamri yang juga pengasas Third Force Raja Shamri Raja Hussein turut menyerahkan komputer riba dan telefon bimbit kepada Nur Amalin Syafah bagi memudahkan mengikuti pengajian secara dalam talian. Bagi saya sendiri, kita rasa bersemangatlah, sangat bersemangat, dan program ini pastinya dapat memberi inspirasi kepada ramai lagi IPT-IPT lain dan juga memberi inspirasi kepada anak-anak di luar sana yang mengalami kesukaran nak sambung belajar. Bahawasanya mereka tidak keseorangan sebenarnya. Jadi janganlah jadi kalut, janganlah jadi rasa macam tak ada masa depan bila dapat surat offer letter tu nak sambung belajar disebabkan kemiskinan.
Media sebelum ini melaporkan demi mengejar cita-cita untuk melangkah ke Menara Gading, seorang gadis sanggup meredah kebun getah dan kelapa sawit untuk menoreh bagi mencari wang persediaan ke universiti. Dengan hanya bermotosikal yang serba daif, Nur Amalin Shafah bersama bapanya Saman Muhammad Din, 40 tahun dan ibu Azilina Zakaria, 35 tahun, melalui jalan berlecak dan berbukit untuk ke lokasi menoreh getah yang mengambil masa 30 minit perjalanan dari rumahnya di kampung Bukit Tanda. Kisah gadis ini juga tular di media sosial Facebook dan mendapat tanda suka 50,000. Selain warganet turut menzahirkan rasa simpati kepada Nur Amalin Shafah. 6,268 peserta program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera atau TUB di seluruh negara berjaya mencatat nilai jualan lebih 100 juta ringgit sejak program itu dilaksanakan 6 tahun lepas. Menteri Pembangunan Usahawan dan Korporasi Tan Sri Noh Omar berkata jumlah itu adalah 90% daripada seluruh peserta program itu yang turut mewujudkan lebih 11,000 peluang pekerjaan baru kepada rakyat negara ini. 90% daripada belia yang mengikuti kursus program ini telah pun berjaya menjadi seorang usahawan. Bukan saja untuk diri dia, tapi malah dia boleh pula memberi peluang orang lain bekerja. Dan daripada pengiraan hasil, kalau kita lihat bahawa dia juga memberikan sumbangan kepada perkembangan ekonomi negara kita dekat 100 juta lebih daripada hasil jualan. Menurutnya lagi, kejayaan setiap usahawan ini adalah disebabkan pemantauan dan bimbingan berterusan yang dilakukan SME Corp bagi memastikan setiap peserta mampu menjalankan perniagaan masing-masing hingga berjaya. Tamanya beliau juga telah mengarahkan agensi di bawah kementeriannya untuk memudahkan urusan pinjaman kepada setiap peserta yang telah berjaya dalam program TUB ini dan ingin mengembangkan lagi perniagaan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian TUB 8.0 yang diadakan di Ibu Negara siang tadi. Dalam program TUB 8.0 ini, kerajaan telah menyediakan dana sebanyak 9 juta ringgit bagi membantu kira-kira 600 belia termasuk dari kalangan graduan bagi membina perniagaan di bawah pemantauan SME Corp. Dalam majlis yang sama, SME Corp turut menandatangani perjanjian persefahaman dengan 8 buah institusi pengajian tinggi awam bagi penganjuran TUB at IPT yang akan melibatkan kira-kira 160 orang graduan bagi program kali ini. Kembali selepas ini, Kilawi meletus. Gunung berapi Kilawi meletus 3.20 pagi waktu tempatan. Amaran merah telah dikeluarkan di Kepulauan Hawaii. Setakat ini, letusan tidak membahayakan penduduk. Namun, kajian Geologi Amerika Syarikat USGS akan menilai semula kemungkinan bahaya. Kilawi yang terletak di bahagian tenggara Hawaii juga dikenali sebagai Pulau Besar adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Pada Mei 2018, Kilawi meletus dan pihak berkuasa tempatan mengumumkan pemindahan penduduk yang menjejaskan kira-kira 10,000 orang dan memusnahkan lebih 700 rumah. Bandar Hilo sejauh 40 km dari timur laut Kilawi di Pulau Besar Hawaii dan perkampungan ini terletak 39 km di timur mungkin terdedah kepada pencemaran udara gunung berapi atau VOG dan lapisan debu jika letusan bermula serta perubahan arah angin. Banjir di 30 wilayah Thailand mengorbankan 7 penduduk serta menyebabkan lebih 70,000 keluarga bakal dipindahkan. 6 mangsa maut di Lop Bari dan seorang di Phetchabun, manakala seorang individu masih hilang. Sehingga kini 16 wilayah masih digenangi air banjir yang berlaku sejak 23 September lalu. Jabatan Pengairan Diraja RID melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan air banjir yang boleh menyebabkan malapetaka lebih besar seperti krisis banjir 2011 yang menyebabkan banyak kawasan industri dan sebahagian Bangkok digenangi air selama berbulan-bulan. Situasi semasa dibandingkan dengan banjir besar sedekad lalu ketika negara itu dilanda ribut tropika berturut-turut. Timbalan Pengarah RID Tawisak Tanah Dacopil berkata pihaknya berusaha mengalihkan air banjir berlebihan ke Sungai Chao Phraya.
Ketua Institut Hydroinformatics Royal Citra Dawn berkata, gambar satelit Badan Pembangunan Teknologi Geomaklumat dan Angkasa JISCA menunjukkan kemungkinan terdapat banyak limpahan air di beberapa wilayah. Namun belum berlaku kejadian melibatkan sejumlah besar air mengalir ke wilayah berdekatan. Angka kematian akibat pertempuran berdarah antara kumpulan di penjara di Ecuador meningkat lebih 100 orang dengan 52 lagi cedera. Kawasan penjara yang berdepan kekurangan tenaga kerja itu kini dikawal tentera. Pertembungan antara geng Selasa lalu itu dipercayai ada kaitan dengan kumpulan dadah Meksiko iaitu kartel generasi baharu Sinaloa dan Jalisco. Seorang pegawai berkata dia akan mengetuai sebuah jawatankuasa keselamatan di Guayaquil untuk mengawal keadaan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia untuk semua yang terlibat. Sistem penjara Ecuador menjadi medan perang bagi ribuan tahanan yang mempunyai hubungan dengan kartel dadah Meksiko yang kuat. 2 minggu lalu, penjara Guayaquil diserang drone sebahagian daripada perang antara kartel antarabangsa, namun tiada kehilangan jiwa dilaporkan. Sistem penjara di Ecuador mempunyai 65 kemudahan yang dirancang untuk menempatkan 30,000 banduan, tetapi ia sudah menempatkan 39,000 tahanan menyebabkan berlaku kekurangan kekitangan yang kronik. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Tapi jangan lupa saksikan program Dengar jam 9 malam ini sebentar lagi yang membawakan topik derita kerana nafsu ayah. Bersama hos Izzuan Aziz Saleh dan panel jemputan Ustazah Muzayanah. InsyaAllah sebentar lagi. Sekian untuk malam ini, saya Adi Harman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.